Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalallahu basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Yang dihormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengurusi dan jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Dan bagi yang ada kitab, malam ni kita masuk di muka surat 114, iaitulah bab yang ke-14, babun ma ja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan sifat pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan dan puan muslim muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebelum daripada ni kita telah baca bagaimana cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni barulah kita masuk pada bab senjata. Kita akan tengok pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk, kalau tak silap saya, baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga helmet topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini kita tunjukkan bahawa kebijaksanaan para ulama dalam menyusun bab dalam kitab ni, iaitulah Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Sebelum ni kita baca bab cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan cok mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar bahawa Islam ini Nabi mulakan dengan diplomatik dulu. Nabi hantar surat, Nabi hantar utusan dengan cara baik, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dan juga raja-raja kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Selepas daripada jalan diplomatik tak selesai, hantar surat tak boleh, maka mereka tidak menerima Islam dengan cara yang baik, barulah menggunakan pedang. Dan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita baca bahawa Nabi menggunakannya hanyalah pada langkah yang terakhir, bukan pada permulaan. Maka ia menafikan dakwaan-dakwaan daripada orientalis dan juga daripada media-media barat yang menyemarakkan Islamofobia, maknanya menyebut bahawa Islam ni adalah satu agama yang ganas. Dia kata kerana Nabi SAW merupakan orang yang menggunakan pedang. Kita kata bahawa pedang adalah jalan yang terakhir digunakan oleh baginda Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah, dan juga pedang digunakan untuk mempertahankan diri. Seperti mana saya sebut dalam kuliah yang lepas, pada 1000 tahun dulu, bahkan kita kata beberapa ratus tahun dahulu pun, pedang adalah satu perkara biasa dalam masyarakat. Semua orang, semua budaya, semua kaum dia ada senjata yang mereka bawa sendiri. Sampailah ke zaman moden kita ni, start ada undang-undang yang betul-betul. Dulu dia tidak ada undang-undang yang bertulis. Sebab tu kita baca sejarah, ada undang-undang yang bertulis, ada undang-undang yang tak bertulis, dia sekadar difahami sahaja. Jadinya bila tak ada undang-undang bertulis, bunuh orang ni kena tindakan begini sebagainya, maka barulah mula orang tidak membawa senjata, kurang bawa senjata. Tapi masih lagi ada beberapa negara yang orang bawa senjata di mana-mana, masih ada lagi. Kalau kita pergi negara yang konflik, negara-negara yang mempunyai masalah politik, mereka masih lagi bawa senjata di mana-mana. Kita kata syukur Malaysia ni tidak bersepah-sepah senjata lah. Kerana tuan-tuan, bila kita tengok senjata bersepah-sepah, dia akan kurang sikit rasa aman tu. Rasa tenang, rasa selamat tu dia akan kurang. Sebab senjata yang ada di sekitar kita ni dipegang oleh orang yang sepatutnya, polis, askar, orang yang dilatih, mereka yang ditrain untuk pegang senjata. Dan mereka ada undang-undang yang mengawal mereka ini.
Tapi tuan-tuan bayangkan kalau senjata ni bersepah merata-rata, dekat bakul motor ada pistol, dekat dalam kem plekat ni ada pistol satu kan, dekat macam-macam dibawa merata ke mana-mana. Jadinya kita akan rasa kurang selamat. Kalau bergaduh mungkin dia akan angkat pistol terus. Kita hari ni tak bergaduh, boleh mulut je lah paling kuat pun, sebab dia tak ada pistol kan. Cuba bayang tuan ada pistol kan. Ataupun kita tak cerita pistol lah, kita kata kita masih lagi bawa keris ke mana-mana, ramai yang kena tikam lah tuan. Hang tuah dengan hang jebat tu pun sebab bawa senjata lah. Saya ingat kalau zaman tu hang tuah dengan hang jebat tak pakai keris, mungkin dia bertumbuk je lah paling kuat pun kan. Tapi sebab dia ada senjata tu yang jadi kekeh begitu. Jadinya kita katakan bahawa benda ni dia menafikan apa yang dituduh oleh media barat berkenaan bahawa Islam ni adalah agama yang ganas. Baik, dalam kitab Imam Tirmizi ni dia hanya kemukakan beberapa hadis saja mengenai pedang Nabi SAW, sedangkan pedang Nabi SAW ni ada berapa? Pedang Nabi SAW ada 9. Pedang Nabi SAW ada 9. Yang ni tidak disebut dalam kitab ni, kena catat. Pedang Nabi SAW ada 9 yang Nabi sebut pelbagai nama pedang tersebut. Ada Al-Battar, ada Zulfiqar, ada nama-nama yang lain lagi. Ada 9 pedang. Boleh jadi kata para ulama, pedang ni dia mungkin 9 ni tidak ada serentak. Nabi dapat satu, seperti Zulfiqar Nabi dapat, Nabi bagi kepada Sayyidina Ali. Sebab tu Zulfiqar ada pada dekat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada pedang yang Nabi dapat 2-3 serentak, kemudian Nabi bagi kepada yang lain. Tapi Nabi SAW tu sendiri ada 9 bilah pedang. Okey, kita tengok hadis yang pertama yang sebut tentang pedang Nabi SAW, riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kanas qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ni hasan gharib. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Wahab bin Jarir, daripada bapanya daripada Qatadah, yang bersumber daripada Anas bin Malik. Jadinya salah satu daripada sifat pedang yang ada pada Nabi SAW, cuma tidak disebut pedang yang mana satu. Dalam 9 pedang tadi tak disebut pedang yang mana satu, cuma salah satu daripada pedang milik Nabi SAW dibuat daripada perak dekat hulu dia tu, ujung. Jadi adakah boleh buat pedang daripada perak sedikit? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan kita katakan bahawa orang lelaki perak ni tak ada masalah untuk dia pakai, kan? Tidak ada masalah. Kita pun dibenarkan pakai cincin perak, perhiasan daripada perak. Cincin lah orang lelaki boleh pakai, yang lain tak adalah perhiasan lain, kan? Tak adalah boleh pakai rantai ke gelang ke, tak boleh. Jadinya kalau pedang tu pun hudu dia sikit buat daripada perak, boleh. Tidak ada masalah berdasarkan hadis ni, kerana hadis ni adalah hadis yang sahih. Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri berkata, lebih kurang juga, bin Abil Hasan Al-Basri ni adalah keluarga Hasan Al-Basri, anak kepada Hasan Al-Basri. Kanas qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hulu pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Juga riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, hadis ni juga hadis sahih, namun mursal, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Muaz bin Hisham, daripada bapanya daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri. Baik, sama. Baik, kita tengok pada hadis yang seterusnya. Dua-dua hadis ni menyebut bahawa pedang Nabi SAW buat daripada perak. Okey. Hud menyampaikan cerita daripada datuknya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanas qabi'atu sayfi fiddah. Okey. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota itu, dan pada pedang baginda ada emas dan perak. Yang ni dia kata tambah emas pula dekat hujungnya. Talib bin Hujair. Qala talibun tu bukan Taliban. Talibun tu adalah Talib bin Hujair. Nama dia Talib bin Hujair. Bertanya mengenai perak yang ada pada pedang Rasulullah SAW. Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah SAW dibuat daripada perak. Tapi hadis ni adalah hadis daif. Hadis daif. Bahkan kata Imam Zahabi, tidak disebut dalam ni, kata Imam Zahabi, hadis ni hadis mungkar. Hadis mungkar ni hadis daif jiddan, yang level ditinggalkan, mungkar. Mungkar ni sebab apa? Bukan hadis ni mungkar, perawi dia mungkar.
Mungkar ni tuan-tuan jangan pandang mungkar ni maksiat tuan-tuan. Mungkar ni bukan sedang maksiat. Mungkar ni hadis yang ditinggalkan. Perawi itu ditinggalkan kerana kita sebut hadis dhaif jiddan. Dhaif berat dia jadi kerana ada beberapa benda yang jadikan dia berat. Kerana perawi itu pernah berbohong. Sekali dia pernah bohong. Mungkin hadis ni dia tak bohong, tapi hadis lain dia ada bohong. Dia pernah buat hadis palsu. Maka dia akan jadi hadis dhaif jiddan. Ataupun dia ni pernah menipu dekat pasar. Meniaga kat pasar, bukan pasal hadis, pasal pasar, pasal urusan halian lah. Contoh kita kata dia meniaga kat pasar, tiba-tiba dia ni orang kata bohong ni dia meniaga ni, dan dia riwayatkan hadis. Hadis dia riwayat jadi mungkar, dhaif jiddan, kerana dia pernah menipu. Wah, ni para ulama nak jaga ni. Jadinya hadis ni dhaif, kata Imam Zahabi, dia kata hadis ni hadis mungkar yang ditinggalkan. Kenapa? Kerana tidak mungkin ada pada pedang Nabi SAW emas, tak mungkin. Perak, ya. Kita kata telah baca dua riwayat yang sahih tadi, ada perak. Dan kita pun kata perak pada orang lelaki tidak ada masalah untuk dipakai. Cuma bila kita kata emas, dia bertentangan dengan hadis yang lain. Kerana di sana ada satu hadis yang lain, Nabi SAW selain daripada hadis melarang emas, ada hadis yang Nabi SAW sebut tentang, Nabi kata orang Islam ni lebih kurang mafhum hadis, orang beriman yang ciri-cirinya yang membebaskan satu kota adalah pedang dia merupakan pedang yang dibuat daripada pedang besi biasa saja, bukan daripada pedang yang berhias dengan emas dan sebagainya. Kenapa? Kerana Nabi nak tunjuk bahawa sifat orang mukmin yang boleh membebaskan kota adalah orang yang tawaduk. Dia pakai pedang-pedang biasa saja. Dan Nabi SAW pun kita telah sebut sebelum ni bahawa kehidupan Nabi hidup yang sangat simple. Nabi tak suka berhias dengan terlalu banyak sangat. Jadi mustahil bagi pedang Nabi SAW tu ada emas. Dan kita kata tidak pelik kerana hadis ni hadis dhaif. Bila kita ada hadis dhaif, maka hadis ni sekadar kita letak di sini, cuma hadis ni tidak boleh dijadikan pegangan dan hujah. Ni kita belajar ilmu hadis dekat sini lah, sambil-sambil kita baca kitab ni. Bila dua hadis dipanggil dari ilmu yang dipanggil sebagai mushkilul hadis, ataupun dipanggil sebagai hadis yang bertentangan di antara satu sama lain. Mushkilul hadis, hadis mushkilul hadis ni benda lain. Jadinya mushkilul hadis ni dia jadi kalau hadis yang sahih bertemu dengan hadis sahih yang lain, ataupun hadis sahih bertemu dengan ayat Quran, dua-dua sahih, tapi kenapa dia bertembung? Maka di situ ada kaedah dalam, kita kata al-jam'u bainal ahadith. Kita menjamakkan hadis tu, kita harmonikan. Kerana mungkin ada salah faham dalam meriwayatkan, ataupun dalam kita baca hadis tu mungkin ada riwayat-riwayat yang lain yang menerangkan maksud sebenar. Itu kalau hadis sahih bertemu dengan hadis sahih bertemu dengan Al-Quranul Karim. Kerana sepatutnya dia tidak akan bertembung. Kerana dua-dua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak lain Nabi SAW tu bila bercakap sesuatu, tidak lain melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila hadis sahih bertemu dengan hadis dhaif yang kita baca ni, dhaif jiddan pula tu, maka kita kata yang ni kita letak tepilah hadis ni, kerana dia bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Tu dia punya aula, dia mudah untuk kita faham kan. Kalau ada hadis sahih, hadis dhaif, mana kita nak ambil yang sahih dulu. Kerana yang dhaif ni, kenapa kita tak dhaif? Dia 50-50. Boleh jadi betul hadis tu, boleh jadi tak betul. Kenapa? Kerana bukan masalah hadis tu, masalah tukang yang cerita hadis tu. Chain of narrators, tukar riwayat ni punya nak jaga cerita ni, nak jaga supaya benda yang sampai kat kita ni betul-betul confirm daripada Nabi SAW. Takut-takut orang yang tadi tu, kalau kita kata dhaif ni dhaif ringan, kadang-kadang perawi tu ingatan lemah, su'ul hifzi, ingatan lemah. Dia ni orang kenal suka pelupa, tapi dia riwayat hadis. Agak-agak tuan-tuan nak percaya tak hadis ni? Jadi ulama kata tak, hadis dhaif, dia ni lemah sikit, kerana yang tukang cerita ni ingatan dia tak kuat. Boleh jadi betul, boleh jadi dia terlupa dan dia campurkan dengan perkataan-perkataan lain. Ini banyak kalau kita mengaji hadis, kita akan jumpa banyak hadis-hadis yang kenapa ada satu riwayat ni begini, satu riwayat ni ada tambahan pula. Rupanya perawi ni dia tertambah dengan perkataan Abu Hurairah, dia tertambah dengan perkataan sahabat. Perkataan bawahan tu bukan perkataan dia. Sebab dulu tuan-tuan, waktu kita kata ngaji hadis ni, dia tuan-tuan bayangkan ulama dulu zaman periwayatan hadis lah 300 tahun hijrah dan awal, punyalah detail tuan-tuan. Kalau baca kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdadi, kita kata Imam Ibn Asakir Tarikh Dimash, punyalah mereka detail dalam yang saya cerita. Mereka akan sebut siapa belajar dengan siapa, siapa belajar dengan siapa tuan-tuan.
Kita katakanlah contoh, saya mengajar hadis, kemudian ada seorang tukang catat, dia ni datang daripada awal, tiba-tiba ada datang lambat, dia catat juga. Ulama ni, yang ni dia riwayat hadis tapi dia ni datang lambat kelas. Apa kesan dia datang lambat? Tiba-tiba kita kata yang datang lambat tu riwayat hadis lagi banyak daripada yang datang awal. Jadi datang daripada mana dia dapat ni? Cerita dia panjang. Boleh jadi kadang-kadang dia kopi buku orang lain. Boleh jadi dia kopi buku orang lain. Boleh jadi dia tak dengar pun benda tu, dia dengar daripada orang lain. Yang tu kita kata ulama punya detail nak pastikan orang yang sampai ke hadis tu betul dia dengar daripada orang tu. Dan orang yang dengar ni bukan sekadar dia dengar betul, tapi ingatan dia kuat. Apa yang dia dengar tu dia tangkap betul, yang dia sampaikan sebiji daripada Nabi SAW. Tapi kalau orang tanya dia, tadi apa yang kau belajar hadis? Kalau tak silap saya lah, macam ni lah lebih kurang. Macam ni lebih kurang, hadis tu jadi dhaif lah. Kerana mungkin perkataan ni perkataan yang salah. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan, dulu kan kalau tuan-tuan tengok tulisan lama-lama, mana ada titik? Tuan-tuan cuba tengok Quran zaman sahabat tu kan, titik pun tak ada, baris lagi dah tak ada. Baris baru 3 lebih kurang berapa ratus tahun hijrah ni baru ada. Titik tak ada, baris tak ada, huruf pun tak bercantum kadang-kadang kan. Tuan-tuan tengok kadang-kadang huruf dia tak bercantum. Kita kan bercantik cantum dia, kita pun tak tahu tu qaf ke, fa ke, ya ke, ta ke. Jadi ada kadang-kadang memang terjadi disebabkan zaman dulu dia ni ambil hadis daripada catatan. Ada juga yang ambil daripada catatan. Jadi bila dia tengok tu, dia pun agak-agak dia tersilap disebabkan dia tersalah letak titik. Bukan salah letak baris, salah letak titik. Bahasa Arab ni salah letak baris pun lain makna, apatah lagi salah letak titik, lagilah lain makna kan. Lain makna. Jadi tu yang kadang-kadang berlaku kekeliruan. Jadi ulama ni dia tapis, betul-betul tapis nak jadikan benda tu betul-betul diterima, dan kita boleh kata benda ni datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kita kata benda ni tak jadi isu lah, bab emas ni. Okey. Kalau kita baca kat sini, dilaporkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Shudran Al-Basri daripada Talib bin Hujai daripada Ibnu Abdullah bin Sa'ad, bersumber daripada datuknya. Laporan Talib bin Hujai diterima oleh para imam hadis, namun menurut Al-Qattan laporan beliau daif. Menurut Az-Zahabi pula beliau pelapor jaid. Dia macam ni cerita dia tuan-tuan. Kalaulah dia kan daif ni jadi sebab 3, sama ada ingatan lemah, ataupun yang perawi tu tak dikenali, ataupun terputus sanad. Katakanlah ada 5 orang yang meriwayatkan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai kepada Nabi SAW. Daripada 5 tu, seorang tu dikenali sebagai pelupa jadi ya. Seorang je daripada ramai 5 orang tu dikenali sebagai pelupa, tak ingat. Jadi hadis tu jadi dhaif terus. Melainkan ada hadis yang dari jalur riwayat yang lain, cerita sama, kita kata sama cerita dia, maka kita kata yang ni dia boleh menguatkan yang ni. Kenapa? Kerana yang ni dalam perawi dia semua okey, elok, cuma yang ni je yang lemah sikit, ada perawi yang lemah. Tu yang diletak 2 begitu. Teknikal lah tuan-tuan. Belajar hadis ni memang teknikal pun, susah nak belajar hadis ni, ada technicality banyak. Baik, Ibnu Sirin berkata, sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub, wa za'ama Sumratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan. Aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Samurah bin Jundub. Ini Samurah bin Jundub sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samurah mengaku dia membuat pedangnya sama bentuk dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan pedang bentuk Bani Hanifah. Dia kan baca bawah ni, Bani Hanifah kabilahnya Musailamatul Kazzab. Siapa Musailamatul Kazzab? Orang yang mengaku nabi palsu. Di zaman Nabi SAW ada orang mengaku dia nabi palsu. Jadi nama dia Musailamatul Kazzab. Dia daripada Bani Hanifah. Bani Hanifah ni adalah kabilah yang pandai dan terkenal dalam membuat pedang. Baik, hadis ni adalah hadis dhaif dan dia adalah hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf. Mauquf ni apa? Mauquf ni dia disandarkan kepada sahabat saja. Disandarkan kepada siapa? Samurah bin Jundub. Dan Samurah bin Jundub kata, aku tengok Nabi SAW pedang dia lebih kurang macam ini. Jadi mauquf. Kalau marfu' dia direct sandarkan kepada Nabi SAW. Hadis ni dhaif. Hadis yang sama di atas dilaporkan oleh Uqbah bin Muqram Al-Basri daripada Muhammad bin Bakr daripada Utsman bin Sa'id, bersumberkan daripada Ibnu Sirin. Jadi ini sahaja hadis berkaitan dengan pedang yang dibawa oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dalam kitab ni.
Ada pun dalam kitab musnad hadis yang lain, tuan-tuan akan jumpa ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang sebut tentang pedang Nabi SAW. Sebab kita kata pedang Nabi tadi ada 9 bilah, ada banyak. Cuma kita kata, adakah pedang Nabi SAW ni ada sampai hari ni? Wallahu alam. Yang ada dekat muzium tu mungkin itulah yang paling kuat. Tapi kita kata, kalau nak kata pedang Nabi ni banyak, tak banyak lah. Kan kita pernah sebut sebelum ni bahawa kebanyakan peninggalan Nabi, walaupun ada pada para sahabat, tapi para sahabat banyak wasiat bila mati tanam dengan benda tu dengan diri sekali, kerana nak dapatkan keberkatan daripada barang yang pernah digunakan oleh Nabi SAW tabaruk, jadi minta tanam sekali. Jadi itu yang kita kata kebanyakannya tak ada dah atas muka bumi, ada pun hanya beberapa saja. Jadi kita kata payah nak jumpa. Yang kita kata yang paling boleh hampir tepat yang dekat Turki itulah, dekat dalam Muzium Topkapi Turki. Kerana apa? Kerana itu tinggalan kerajaan Osmaniyah, dia yang last jadi kerajaan Islam terakhir. Jadi boleh jadi barang-barang peninggalan baginda Nabi SAW ada pada kerajaan yang terakhir yang menguasai daulah Islamiyah. Yang lain-lain tu saya tak pasti lah. Kita susah nak apa nama, nak sahkan kepastian dia. Melainkan kena buat test dulu lah. Banyak test, banyak sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam dunia ni, benda-benda yang dikatakan bersejarah, bila buat double check, sama sekarang kan dia ada boleh double check dengan carbon dated apa semua, boleh check DNA, kata benda tu salah rupanya, benda tu bukan. Contoh kita kata orang Kristian dia ada pegang, dia kata kain kafan Turin. Tuan-tuan cuba google kain kafan Turin, dia kata tu adalah kain kafan yang tutup Nabi Isa AS, ada muka apa semua, ada bentuk muka kat situ. Kita pelik kat kain kafan boleh jadi macam kain photostat kan, biasa photostat nampak bentuk muka. Tapi bila saintis zaman moden ni ambil cebisan sikit buat kajian, dia kata macam tak lah. Zaman tu dengan zaman Nabi Isa AS macam tak berapa kena. Banyak tuan-tuan benda-benda yang orang sangka dia adalah betul, punya dia tak betul. Contoh kan kita kata, kita belajar sejarah, Hitler mati sebab apa? Bunuh diri dalam bunker kan. Bila tentera perikatan, bukan perikatan, tentera berikat lah ni, Rusia apa semua sampai masuk Berlin. Jadi dalam riwayatnya dalam riwayat yang kita baca sejarah yang ditulis oleh musuh-musuh Jerman, dia kata apa? Dia kata Hitler ni duduk dalam bunker dengan dia punya girlfriend dia, Eva Braun. Dia bunuh diri dengan tu. Jadi apa bukti Hitler mati? Askar tu cuma tunjuk tulang aja. Tulang tu. Jadi tulang tu disimpan berpuluh-70 tahun dekat dalam muzium. Di zaman moden ni bila cek balik tengkorak yang kata tengkorak Hitler tu, tengkorak tu milik orang perempuan umur 30 tahun. Dah, dia kata datang mana pula tengkorak ni, nampak? Kita kata, dan sekarang ni ada kajian-kajian tak sebut, dia kata sebenarnya Hitler tak bunuh diri tu sebab ada banyak petunjuk yang menunjukkan dia larikan diri dekat Argentina. Dulu ada satu dokumentari hunting Hitler. Dia fakta sejarah, dia tunjuk rupanya banyak. Itu dia kata banyak benda-benda yang kita tak dapat nak buktikan. Jadi kita sebagai, kalau kita kata seorang Muslim ni kan, Nabi SAW dan juga para sahabat ajar kita supaya critical thinking. Biar kita tengok dulu sahih tak, betul tak cerita ni, barulah kita terima. Dan ni pun yang Al-Quran ajar pada kita. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu wahai orang beriman, orang fasik datang buat berita, cek dulu, double check dulu. Islam ajar kepada kita apa? Cek dulu source, sumber berita tu, betul tak berita ni. Jadi sama juga dengan hadis. Sebab tu ulama-ulama kata Abdullah bin Abbas, zaman Abdullah bin Abbas ni kan sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi. Zaman tu dah start ada orang yang mula memalsukan hadis dan menambah-nambah hadis. Ada satu hari orang baca hadis depan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas buat tak dengar je. Orang tu tegur, Abdullah bin Abbas, ni baca hadis Nabi SAW ni, kamu buat tak dengar je. Abdullah bin Abbas kata, dulu waktu tak ada orang pembohong, kami kata orang baca hadis, kami akan beliakkan mata, kami akan pasang telinga betul-betul. Tapi start ramai yang membohong atas nama Nabi SAW, kami tak akan dengar satu tu, kami tak akan terima, melainkan kami tahu dulu orang ni siapa. Betul orang ni orang yang dia boleh dipercayai, dia ni betul berguru dengan siapa, barulah kami akan terima hadis tersebut. Ni kita kata critical thinking. Kita kena tengok source tu, sumber berita tu betul tak. Kita kata kita baca berita tentang Palestin daripada sumber Israel, tuan percaya tak? Sumber tu sendiri dah tak boleh percaya. Jadi tak boleh percaya. Kita baca berita, kita kata Israel menang, tapi daripada mana? Daripada CNN. Tak boleh percaya sebab sumber tu tak percaya. Jadi tengok sumber tu dulu, barulah kita boleh memastikan kebenaran berita yang sampai, barulah tengok pada kita berita tersebut. Okey, kita masuk pada bab seterusnya, iaitu dhira'. Dhira'
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju besi ni adalah baju rantai. Dia ada dua jenis baju besi yang dipakai oleh Nabi, iaitu baju yang dibuat daripada rantai, dan yang kedua plate armor apa, perisai tu yang dipakai kat baju, dua lapis. Okey. Dan ini juga para ulama sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa pakai baju besi? Nabi kalau kita kata orang yang paling tinggi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain melainkan baginda Nabi SAW lah orang paling tinggi tawakal. Takkan kita ada lebih tawakal tinggi daripada Nabi. Tapi tinggi tawakal Nabi SAW, Nabi tetap pakai baju besi bila perang. Maknanya bila kita usaha sesuatu, baru letak pada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan main tawakal tak tentu hala kan. Tinggal kunci motor dekat luar, beli motor wais suku, baru beli semalam. Tinggal motor kat luar dengan kunci-kunci. Dia tawakal lah ni, Allah Ta'ala pelihara tak ni. Hilang jangan menangis tak kena cara dia punya tawakal. Kunci dulu. Kadang orang bukan sekadar kunci cabut, tambah lagi mangga tu kan. Tinggal mangga je keluar surau. Itu tak boleh nak buat apa lah. Kita dah tawakal pada Allah, kita dah buat, kemudian kita tawakal pada Allah Ta'ala. Ni tawakal ni pun kena ada cara. Kena usaha dulu baru tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadinya ni satu. Keduanya, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada manusiawi. Apa manusiawi? Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidil Mursalin, penghulu segala nabi. Ini makhluk yang paling mulia Allah Taala ciptakan. Tetapi dia juga ada ciri-ciri manusiawi. Manusiawi ni apa? Dia ada benda yang sama macam kita juga. Nabi ada sedih, Nabi pun cedera bila perang. Ini manusiawi, ni ciri-ciri manusiawi. Kalau Nabi ni Allah Ta'ala jadikan daripada malaikat, cahaya, kena tetap perang tak ada apa, malaikat. Jadi susah kita nak contohi Nabi SAW. Sebab tu Allah Ta'ala lantik Nabi ni min qaumih, daripada bangsa kamu, daripada kaum kamu sendiri, daripada manusia sendiri, supaya mudah kita nak tiru Nabi SAW. Jadi kita kata Nabi ni walaupun kekasih Allah Subhanahu wa taala, malaikat melindungi Nabi SAW, Nabi tetap pakai baju besi, dan Nabi juga cedera dalam peperangan. Jadinya kita hari ni kalau ada kita kata ilmu kebal ilmu kebal, maknanya benda tu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW lah. Betul tak betul ilmu tu, saya letak nombor 2. Tuan-tuan kalau ada yang belajar, saya tak tahu, saya tak pernah belajar benda tu. Benda tu betul tak betul, tak nombor 2. Tapi kalau kita kata kalaulah ada ilmu kebal yang hak, yang betul, siapa yang akan pakai dulu? Nabi SAW lah. Dan siapa yang paling perlu kebal? Nabi SAW lah perlu kebal. Sebab kekebalan Nabi, dia nak mempertahankan Islam. Kita kebal nak buat apa? Pertahankan diri je kan. Nabi lagi perlu kebal kalau ikutkan. Kerana Nabi ramai musuh-musuh, orang ramai nak bunuh Nabi SAW, tapi Nabi tak ada ilmu kebal. Sedangkan kita ni tak ada apa pun, nak kata mempertahankan Islam pun tak berapa sangat. Ada orang musuh dengan kita, orang musuh pun mungkin sebab bukan kita pejuang Islam. Mungkin ada benda buruk yang kita buat kan, dia orang benci kat kita. Jadi kita kata benda ni dia menyalahi sunnah Nabi SAW, dan Nabi tak buat, dan Nabi pun cedera. Nanti kita akan baca kisah bagaimana Nabi SAW cedera. Baik, bismillah. Zubair bin Awam berkata, kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin dir'an fanahada ila sakhrati falam yastati' faaq'ada Talhah tahtahu Talhah wa sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa ala as-sakhrah. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul awjaba Talhah. Semasa perang Uhud, Rasulullah SAW memakai dua baju besi. Dua baju besi ni saya sebut tadi, baju rantai dan juga baju armor, apa namanya, perisai dekat bahagian luar. Tu maksud dua baju besi. Baginda mahu memanjat sebuah batu besar bagi mengamati peperangan, namun tidak mampu melakukannya. Nabi nak panjat atas batu, tapi Nabi tak berjaya panjat kerana Nabi sudah cedera pada waktu tersebut. Itu satu. Keduanya, bila pakai baju besi, dia menghadkan pergerakan kita. Dia bukan mudah bila pakai baju besi ni nak manjat batu kan. Jadi sudah berat. Jadi dengan Nabi cedera, dengan Nabi pakai baju besi, Nabi tak berjaya nak naik atas batu dekat peperangan Uhud. Lalu baginda menundukkan Talhah di bawah dan memijak belakangnya. Talhah pun tunduk belakangnya, Talhah bin Ubaidillah. Maka Nabi SAW jadikan Talhah sebagai pemijak. Nabi pijak atas Talhah, baru Nabi pijak atas batu tersebut. Dengan itu baginda berjaya memanjat batu besar itu dan berdiri di atasnya. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW sebut aujaba Talhah. Ini Talhah mesti masuk
syurga. Nabi telah memberi janji bahawa Talhah bin Ubaidillah akan masuk syurga. Apa cerita dia sebenarnya? Cerita dia, satu, kita kata Nabi pakai baju besi lah, sebab tu ada hadis ni sebut pakai baju besi. Keduanya, kenapa Nabi naik atas batu ni? Kerana ini dah masuk dekat fasa kedua peperangan Uhud. Perang Uhud ni dia ada fasa pertama, fasa kedua. Fasa pertama, Islam menguasai Uhud, medan perang Uhud. Pada mula Nabi SAW, perang Uhud ni kita kata kenapa jadi? Kerana ada seorang Yahudi, lepas perang Badar, musyrikin Mekah ni dia dah hilang motivasi dah, dia dah rasa kalah dah. Sebab apa? Sebab Abu Jahal dah mati, Umayyah bin Khalaf dah mati, ramai pemimpin-pemimpin musyrikin jahiliyah ni telah mati. Jadinya Arab Mekah ni dia telah hilang semangat dah sebenarnya. Pasal apa jadi perang Uhud? Ada seorang Yahudi nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni dia Yahudi, jangan pergi buat letak nama anak pula. Dia kata sedap nama, dia kata letak nama Ka'ab Ashraf lah. Dia kata Ka'ab Ashraf nama Yahudi, Yahudi yang memerangi Nabi SAW. Yahudi ni memang perangai dia, bila dia tengok Islam kuat, dia tak akan senang. Itu perangai orang Yahudi. Mula-mula bila Islam lemah, dia bai'ah dengan Nabi SAW, sanggup duduk bawah pemerintahan Nabi SAW kat Madinah. Tapi bila nampak Islam kuat, menang perang Badar, dia tak senang. Dia kata Islam kuat pula, dia kata. Jadi Ka'ab bin Ashraf ni, antaranya dia ni pandai syair, pandai susun perkataan dia dengan jadi gurindam nazam yang cantik, dan dia gunakan perkataan itu, kebolehan itu mencerca Nabi SAW. Sampai Nabi kata, siapa di antara kamu boleh bunuh Ka'ab bin Ashraf, faqad adzallah wa rasulah, kerana dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya dengan perkataan. Nabi jarang sebut begitu, tapi disebabkan Nabi sakit hati betul dengan Ka'ab bin Ashraf, Nabi sampai sebut, sahabat siapa yang boleh bunuh dia, tolong bunuh Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf ni kena bunuh dengan saudara susuan dia. Saudara susuan itu adalah sahabat Nabi SAW. Jadi dia ni ada akses dekat dengan Ka'ab bin Ashraf, dia bunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi sebelum Ka'ab bin Ashraf kena bunuh, Ka'ab bin Ashraf ni dia pergi Mekah, dia hasut, dia baca syair-syair dia, menaikkan semula semangat orang Mekah. Dia kata, lupakah kamu kepada pemimpin kamu Abu Jahal, Abu Hakam? Dia kata, lupakah kamu? Adakah kamu tak nak menuntut balas, bela kepada abang kamu, ayah kamu yang telah mati? Dia naikkan semula semangat musyrikin Mekah. Itu yang musyrikin Mekah datang balik ke Madinah untuk balas dendam, jadi perang Uhud pada ketika itu. Itu jadi perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, kita tak nak cerita panjang lah, Nabi SAW pun berperang lah dekat medan Uhud. Dan dulu Uhud tu dia di luar Madinah tu Munawwarah, di luar Madinah. Kota Madinah tu dulu dia ada tembok. Tembok kota Madinah ni dulu kawasan dia lebih kurang kawasan dataran Masjid Nabawi hari ni. Itu dulu dipanggil kota Madinah yang asal. Dataran Masjid Nabawi lebih kurang lah, mungkin luas sikit, mungkin belakang sikit, lebih kurang gitu. Depan daripada tu, Uhud kan depan tu, dia tak jauh pun. Kalau siapa pernah pergi Masjid Nabawi, belakang tu kan nampak dah Uhud kan. Uhud tu dah luar kat Madinah, luar daripada kota bandar Madinah. Jadinya bila berperang kat sana, mula-mula Islam menguasai medan peperangan. Ini kisah yang masyhur lah. Dan musuh pada ketika itu melarikan diri. Cuma kita kata ada sebahagian daripada sahabat pemanah, 70 orang pemanah ni, yang Nabi SAW pesan pada mereka, apapun keadaan, jangan tinggalkan bukit pemanah ni. Bukit pemanah yang dekat depan tu kan Nabi kata, apa pun jadi, jangan tinggalkan bukit ni. Kenapa? Kerana kawasan strategik. Dulu siapa yang pemanah dia kuasai tempat strategik, dia menguasai medan perang. Tapi bila musuh lari ni, mereka meninggalkan ghanimah. Kerana dulu orang dulu kalau berperang, dia akan bawa sekali emas, perak, dia akan bawa binatang-binatang ternak. Memang dulu style macam tu. Jadi bila musuh ni bertempur dengan tentera Islam, melarikan diri, bila lari, geng-geng yang panah ni dia tak tahan tengok ghanimah dia kat bawah, maka mereka pun meninggalkan bukit pemanah, turun ambil ghanimah, bersepah, tak duduk dalam saf lagi dah tak duduk dalam keadaan bersedia untuk berperang. Jadi pada ketika itu Khalid Al-Walid dia belum masuk Islam pada ketika itu. Khalid Al-Walid pada ketika itu dia memang ada standby dekat tepi tu. Dia dengan, kalau tak silap saya, 100 orang tentera elit. Kalau zaman kita hari ni kita kata macam komando lah, special force khas. Dia memang standby kat tepi daripada awal lagi. Tepi tu kat mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan datang hari ni, tuan-tuan sampai kan, tuan-tuan tempat parking bas tu, tuan-tuan kena jalan kaki sikit kan. Kan bawah tu ada parit kan. Parit tu dia duduk dekat kawasan sekitar parit tu dia duduk Khalid Al-Walid dengan tentera. Jadi bila dia tengok tentera Islam turun daripada bukit pemanah, dia pusing daripada belakang, dia naik bukit tersebut, dia kawal tu. Maka bila begitu, berlaku kekecohan dekat medan perang. Dan bila kecoh,
ada seorang, saya tak ingat nama dia. Dia ni merupakan orang kafir dekat Madinatul Munawwarah. Dia ni tak puas hati. Dia hampir-hampir dilantik jadi raja Madinah. Tapi bila Nabi datang Madinah, orang lantik Nabi SAW jadi pemimpin Madinah. Jadi dia ni bengkak betul hati dia dengan Nabi SAW. Dia mencari Nabi SAW dan dia telah memukul baginda Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW, dia telah memukul dengan kuat dekat helmet Nabi SAW, menyebabkan beberapa daripada baju rantai yang tutup helmet ni telah masuk dekat pipi baginda Nabi SAW, tenggelam dalam. Bila Nabi cedera ni, kita kata Nabi SAW sendiri cedera. Jadi ni kalau Nabi kebal, ada ilmu kebal, mesti Nabi dah kebal tu. Tak, Nabi cedera sampai masuk dalam. Tuan bayangkan kalau kita ada benda besi, orang ketuk, memang masuk ke dalam lah. Jadi siapa yang cuba cabut besi tu? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah tarik dengan gigi dia. Dia tarik dengan gigi dia, menyebabkan tanggal gigi Abu Ubaidah. Kita kata mungkin dia termasuk dalam lah sampai Abu Ubaidah nak tarik dengan tangan. Dia rasa muka Nabi SAW ni wajah yang terlalu mulia, nak tarik dengan tangan tak kena. Tangan ni banyak buat benda kotor, dia kata. Bukanlah benda kotor apa, kan kita buat macam-macam benda kotor kan. Jadi mulut ni biasa kita jarang buat pekerjaan dengan mulut. Dia memuliakan Nabi SAW, dia tarik dengan gigi. Kalau tak salah saya, 3 daripada besi tu menyebabkan 3 gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah tertanggal pada ketika itu. Dan bila Nabi cedera teruk, mula muncul berita dekat medan peperangan Uhud bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Kabar angin telah tersebar. Bila tersebar, sahabat-sahabat ni bila Nabi SAW wafat, kata dengar cerita Nabi wafat, mereka ni hilang semangat lah. Kan tentera ni bila bos dia mati, hilang semangat. Apatah lagi baginda Nabi SAW, orang yang paling mereka cintai, hilang semangat. Jadi tentera Islam dah berperang dalam keadaan lemah pada ketika itu. Jadi Nabi SAW nak membuktikan bahawa dia hidup lagi pada ketika itu yang Nabi SAW naik atas badan Talhah bin Ubaidillah pada ketika itu, nak naik atas batu, nak tunjukkan kepada sahabat bahawa Rasulullah SAW masih hidup lagi pada ketika itu. Dan panjanglah cerita Uhud, dia tak selesai situ. Nabi SAW berlindung dekat ada satu kawasan dekat dengan bukit Uhud tu betul. Medan peperangan Uhud tu dekat kawasan Maqbarah, kuburan Uhud tu. Tapi Nabi berselindung ni dekat belakang sikit. Kalau tuan-tuan pergi betul-betul dekat bukit Uhud tu, ada satu tempat yang agak tersembunyi. Dekat situlah Nabi SAW merawat diri dia yang cedera. Dan Nabi SAW berundur kejap balik semula ke dalam kota Madinah. Kemudian Nabi datang balik, comeback kali kedua. Comeback kali kedua ni yang menyebabkan, yang dalam hadis sebut bahawa ada tentera datang. Tentera daripada mana? Tentera daripada malaikat. Dia bukan daripada Badar je. Badar memang ada tentera malaikat. Uhud juga pada fasa kedua peperangan ada malaikat datang dalam bentuk tentera, datang membantu baginda Nabi SAW pada ketika itu. Dan perang Uhud ni antara perang yang dahsyat lah. 70 orang sahabat syahid. Hamzah, pak saudara Nabi, syahid pada ketika itu. Nabi pun cedera agak parah pada ketika itu. Itu yang Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada tak hari dalam sepanjang karier dakwah, ya Rasulullah, ada tak hari yang lagi teruk daripada Uhud ni? Nabi kata ada. Iaitu bila? Nabi kata ketika aku kena halau orang daripada Taif. Kita terkejut kan bila baca hadis ni. Dia kata bila aku kena halau daripada Taif, itu hari yang lagi teruk daripada Uhud. Tapi bila kita baca balik sirah, ketika Nabi kena halau daripada Taif, tak ada siapa yang syahid. Zaid bin Harisah yang teman Nabi pun cedera je lebih kurang, kena batu. Nabi SAW pun cedera kena batu dan mengalir sikit darah. Yang ni Nabi SAW cedera lebih teruk. Tapi Nabi, kenapa Nabi kata pada ketika itu yang tu lagi teruk daripada Uhud kalau ikut kan? Kerana kita kena ingat, ketika Nabi kena halau daripada Taif tu, Nabi tak ada apa lagi. Sekurang-kurangnya Madinah, dekat Madinah ni Uhud jadi, Nabi dah ada base dah. Dah ada sahabat, dah ada kerajaan, dah ada negara, Islam dah berkembang pada ketika itu. Tapi pada hari Nabi kena halau dekat Taif tu, Nabi tak ada apa lagi. Nabi sangka bila pak saudara dia Abu Talib meninggal dunia, dah tak nampak jalan dah, dah dakwah kat Mekah ni dah. Jalan dah buntu dah, kena pulau pula pada ketika itu. Dalam hadis sebut sampai ada di antara sahabat-sahabat yang makan kulit kayu, makan daun-daun pada ketika itu. Nabi tak nampak jalan. Nabi anggap mungkin Taif juga kampung Nabi SAW, kerana nenek Nabi SAW datang dari Taif. Mungkin Taif akan terima dakwah Nabi. Tapi bila Nabi sampai ke Taif, orang Taif pula halau Nabi dan baling batu ke Nabi. Tu yang Nabi tak nampak jalan dah, tak tahu dah. Mekah orang dah tak terima, Taif dah tak boleh. Tuan nampak tak? Nabi SAW punya susah nak sampaikan dakwah. Tu yang Nabi kata, hari yang lebih teruk daripada Uhud adalah hari ketika dihalau di Taif. Jadi atas sebab itulah juga
Allah Subhanahu Wa Taala jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita duk sambut minggu lepas tu, kerana apa? Kerana nak mengembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedih selepas Abu Talib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, dan Nabi kena halau daripada Taif. Ini 3 peristiwa yang menyedihkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7. Ni nama baju besi. Zatul, tadi saya sebut 9, yang tu baju pedang, ni 7. Betul tak? Betul. 9, 7. Rasulullah SAW ada 7 baju besi. Zatul Fudul, dinamakan demikian kerana panjangnya baju ini. Fudul kan panjang. Zatul Fudul, panjang. Jadinya kerana baju ni dia panjang. Dan baju ni lah digadaikan kepada Yahudi Abu Asham. Kita baca sirah. Maaf, saya tekak tak berbaik sangat. Dia musim panas ni kan. Musim panas, makan ubat batuk tak hilang, jadi batuk lagi. Bismillah. Baik. Zatul Fudul ni salah satu daripada baju besi yang Nabi gadaikan kepada Yahudi. Okey. Nabi gadaikan baju besi ni kenapa? Satu daripada kisah ni, Nabi, kita boleh muamalah dengan orang Yahudi ataupun orang kafir boleh, tak ada masalah. Selagi orang tu orang yang boleh dipercayai. Jadi Nabi pada waktu tu, orang bukan Islam yang ada dekat Madinah adalah orang Yahudi. Jadi Nabi gadaikan baju dia untuk Nabi dapatkan apa? 40 sak gandum. 40 sak adalah 40 gantang gandum. 40 gantang gandum untuk diberi makan kepada keluarga Nabi SAW. Tuan, ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana kelaparan, tak ada makanan nak bagi ahli keluarga, Nabi terpaksa bergadai, tuan. Ini kehidupan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata jauh beza dengan kehidupan kita. Tuan, saya ingat kita, tak tahulah kan, tapi saya ingat kita mungkin tak berlakulah gadai sebab nak makan punya pasal kan. Kita mungkinlah ada bergadai, mungkin ada keperluan lain lah, mungkin anak nak sekolah ke benda, mungkinlah ada sikit-sikit kan. Tapi kalau sebab sampai tak makan ni, kita kata tak pernah lah zaman kita ni kan, tak adalah zaman kita. Tapi Nabi SAW sampai bergadai sebab tak ada benda nak makan, tuan. Ini kehidupan Nabi SAW yang tak mementingkan dunia, tak mementingkan makan. Jauh beza dengan kita ni, tuan. Sebab tu kita ni kalau nak cerita pasal nak mencontohi Nabi SAW dalam dakwah, jauh sangatlah. Nabi berdakwah kena baling batu, berperang, berdarah, berlapar. Kita berdakwah duduk aircon tu, jadi dia makan nasi lemak. Makan nasi lemak confirm surah ni, makan nasi lemak lagi. Makan nasi lemak. Kita kena tukar. Kita, ya Allah, susah nak tiru Nabi SAW. Dia kata jauh sangatlah susahnya perjuangan Nabi SAW. Hidup Nabi dengan hidup kita dia jauh beza lah, tuan. Nabi berlapar. Nabi kekasih Allah Ta'ala berlapar sebab bergadai berlapar. Kita aduh kenyang hidup, tuan. Jauh lah. Cuma mana kita nak dapat macam nak rasa macam Nabi? Kehidupan kita sendiri jauh daripada Nabi SAW. Tak cerita tidur lah kan. Kenapa Nabi SAW boleh mudah bangun tahajud? Nabi senang bangun malam, qiyamul lail, munajat pada Allah. Tempat tidur Nabi pun kain je, alas selai. Ada satu riwayat, satu hari Nabi jadi berat sikit nak bangun malam. Nabi tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang kau buat dekat tempat tidur ni?" Aisyah kata, "Aku tak buat apa pun. Biasa kain tu sehelai, hari ni aku lipat jadi 2, tebal sikit." Disebabkan kain lipat 2, Nabi SAW jadi macam berat sikit nak bangun malam pada ketika itu. Kita bukan kain lipat 2, tuan-tuan. Tilam, tebal tilam, beribu ke tilam ke dalam kan? Beribu tilam, tenggelam kepala tidur kan, dengan aircon lagi, padan nak tak bangun tahajud kan, tuan-tuan. Macam mana kita perut kenyang? Nabi SAW biasa lapar. Jadi bila lapar, senang bangun malam kan. Kita kenyang, jadi pergi makan. Lepas makan selemak, makan lagi kacang lah benda kat luar kan. Mungkin ada yang tak cukup, kata dia selemak surah istiqamah tak cukup, kata dia sambung pergi kedai tom yam, kedai lightsaber tu kan, dia lampu banyak kan, makan kedai tom yam pergi, sambung pergi tidur. Mana tidur tak lena, perut kenyang, aircon lagi, tilam lagi, memang tak bangun tahajud lah, tuan. Jadi payah kita ni kan, nak cerita pasal nak meniru contoh Nabi SAW. Beza. Nabi berlapar sampai bergadai baju besi. Guna nama lain Zatul Wiyash, Zatul Hawashi, Fiddah, As-Suqdiyah, ini Ash-Shu'diyah, Ash-Shu'diyah, Al-Batra, Al-Khirnik. Jadi ini cerita ni tadi. Dengan bantuan Talhah, Rasulullah SAW dapat menaiki batu besar
sehingga dapat menyatukan kembali pasukan muslim dan menghalau isu kematian Rasulullah SAW ketika itu. Janji syurga itu kerana pengorbanan Talhah demi melindungi Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, tubuh Talhah dihujani oleh lebih daripada 80 tusukan senjata. Padan lah kawan ni dapat janji syurga daripada Nabi SAW. Badan dia ada 70 tusukan senjata. Tuan bayang tusukan senjata 80, layaklah kawan dapat syurga, janji syurga daripada Nabi SAW. Kita nak minta syurga, tapi Allah kan, ibadat pun tak jaga, nak berjuang dengan Islam pun payah tuan. Kita malu tuan-tuan kan. Sebab tu Imam Syafi'i punya syair tu kan, ilahi lastulil firdaus kan. Maksudnya Imam Syafi'i kata apa? Nak minta syurga macam tak layak. Ni Imam Syafi'i tuan-tuan, hidup 150 hijrah, dekat dengan Nabi SAW, Imam Mujtahid mutlak ni, kita kata hebat ni. Tapi Imam Syafi'i pun kata nak minta syurga macam tak layak. Neraka takut tak sanggup pula hadapi neraka kan. Tu syair Imam Syafi'i tu. Jadi kita pun lebih kurang macam tu kan. Nak minta syurga ni tak layak sebab apa? Baca balik kisah sahabat, tak layak. Memang malu kita dengan Nabi SAW, dengan sahabat tuan. Saya nak cerita ada satu kisah, mungkin saya pernah cerita juga di sini. Cerita Anas bin Nadir, ataupun ada setengah baca Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni tuan, pergi perang. Kan dia tertinggal perang Badar, dia tak pergi perang Badar. Nabi SAW ke perang Badar kita telah sebut, dia asalnya bukan perang, jadi Nabi tak wajib kepada siapa. Ada nak pergi, siapa yang tak pergi tak apalah. Jadi itu yang tak ramai pergi perang Badar. Anas bin Nadir ni antara yang tertinggal, tak pergi perang Badar. Jadi bila balik, orang yang pergi perang Badar ni dapat janji macam-macam daripada Nabi SAW, dapat kelebihan ahli Badar ni, jadinya dia jealous lah. Orang cerita apalah tak pergi perang Badar, pergi perang Badar nampak dapat diampunkan dosa, dapat nama ahli Badar, special ahli Badar ni. Zaman Umar dapat allowance lagi. Jadi Anas bin Nadir ni kata, tak apa, lepas ni kalau ada perang, aku ke perang sungguh-sungguh, dia kata. Maka tak lepas perang Uhud jadi perang, lepas perang Badar jadi perang Uhud kan. Anas bin Nadir pun perang, dia berperang sungguh-sungguh. Habis perang Uhud, Nabi cari sahabat-sahabat ni nak tengok siapa yang syahid, siapa yang hidup. Nabi nak balancekan balik. Akhirnya Anas bin Nadir tak jumpa, hidup pun tak ada, mati pun tak ada. Dekat hidup pun dia tak ada, sahabat-sahabat yang selamat pun tak ada, yang cedera pun tak ada, yang mati pun tak ada. Akhirnya Nabi kata tak jumpa Anas ni. Nabi tanya sahabat, ada tadi Anas? Anas ada. Sahabat kata dia berperang sungguh-sungguh, dia masuk dalam kawanan musuh, lepas tu kami tak nampak dia kat mana. Akhirnya Nabi SAW panggil adik perempuan Anas bin Nadir. Adik perempuan dia datang, cari. Dia bawa ibu kaki. Ini ibu kaki bang. Ini Anas bin Nadir tinggal ibu kaki, tuan-tuan bayangkan. Ini orang yang layak dapat syurga Allah Ta'ala. Tinggal ibu kaki berjuang dengan Allah Ta'ala. Kita hilang ibu kaki sebab kena kecil manis, itu lain cerita lah kan. Tapi kita taklah sampai tahap macam tu. Jadi sahabat-sahabat ni dapat janji syurga dengan Nabi SAW, kita tak payah jealous lah, kerana layak je mereka nak dapat syurga, kerana mereka berkorban untuk agama ni macam-macam. Kita nak korban untuk agama ni pun berkira. Masuk tabung masjid pun, kalau termasuk RM50, telefon menahari minta refund RM45 lagi. Dia kata termasuk salah ni, dia kata bajet minyak motor untuk minggu ni sekali termasuk, dia kata. Sampai macam tu. Kita nak berjuang agama pun berkira, nak datang sebagai jemaah, nak bangun qiyamul lail pun berkira. Lepas tu nak minta syurga. Memanglah kita minta syurga, tapi malu dah sikit dengan amalan tu kan. Nak minta syurga ni, tengoklah sikit sahabat tu macam mana, barulah orang tu layak dapat syurga. Baik, kita habiskan satu lagi hadis berkaitan dengan baju besi Nabi SAW ni. As-Sa'ib bin Yazid melaporkan, anna Rasulullah SAW kana alaihi yawma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma. Semasa perang Uhud, Rasulullah SAW memakai 2 lapis baju besi. Sa'ib bin Yazid adalah sahabat yang masih kecil. Beliau dihajikan pada haji wada' ketika umurnya masih 7 tahun. Yang meriwayatkan hadis ni, Sa'ib bin Yazid ni, ketika riwayat hadis ni dia kecil lagi. Ketika Hajjatul Wada', Hajjatul Wada' umur dia baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Tapi hadis ni adalah hadis yang sahih. Dilaporkan oleh Ibnu Abi Umar daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Yazid bin Qushaifah, yang bersumber daripada Sa'ib bin Yazid. Baik, daripada hadis yang kita telah baca ni, bahawa kita tengok inilah perjuangan Nabi SAW. Satu, Nabi bila berjuang untuk menegakkan Islam. Satunya Nabi SAW selepas usaha bertawakal pada Allah. Lepas dah hantar surat, dah cuba cara diplomatik yang baik, barulah Nabi menggunakan cara kekerasan. Nabi barulah berperang untuk mempertahankan Islam.
dan menyebarkan Islam. Dan Nabi SAW ketika berperang, Nabi tidak bertawakal begitu saja, tetapi Nabi SAW usaha dulu pakai baju besi dan sebagainya, barulah Nabi berperang. Ini sunnatullahnya. Begitulah juga kita, bila kita nak buat sesuatu, kita kena tengok sunnatullahnya. Usaha dulu, buat apa yang patut, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada satu soalan datang daripada jemaah surau kita ni, tadi dia sempat tanya pada saya. Dia kata, dia minta bagi tahulah dekat jemaah, dia kata apa, dia walaupun tak ada kaitan dengan kitab ni, soalan ni tak ada kaitan dengan kitab kita ni. Soalan dia sebut tentang apa hukum baju kita kalau ada banyak bulu kucing. Soalan dia begitu. Okey. Pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, bulu kucing bila tercabut adalah najis. Apa-apa sahaja yang tercabut daripada binatang adalah najis. Bulu kucing termasuklah najis sebab dia tercabut daripada binatang. Baik. Jadi kalau kita ni jadi banyak kucing, ataupun kita ada kucing kat rumah yang bulu dia gugur, bulu gugur lah. Saya pun ada seekor kucing kat rumah. Kucing saya pula warna putih, warna cerah lah. Jadi saya kan suka pakai baju warna gelap-gelap. Dah nampak lah baju dia ni. Bila kat rumah, lampu malap-malap dia tak nampak sangat. Bila keluar nampak. Jadi kat kereta saya tu, dekat dashboard bawah tu, saya memang ada roller bulu kucing. Bila sampai saya akan roll dulu bila saya nampak banyak. Jadi kenapa kena roll dulu? Sebab dia najis. Kalau dia terlekat pada pakaian dengan jumlah yang banyak, dia najis. Jadi cara dia macam mana? Kita bersihkan dulu. Bersihlah ke mana-mana yang kita mampu. Kecuali ada tinggal sikit, kita kata ada tinggal 3 helai 4 helai, kita pun tak perasan 3-4 helai tinggal, ataupun beberapa helai yang kita tak perasan, yang tu dimaafkan pada syarak sikit, tak apa. Tapi kalau banyak, kita mestilah bersihkan daripada tu, kerana dia najis. Contoh kalau kita ni jenis ada kucing, ya kita nak pergi semayang, kadang-kadang memang kita tak peluk kucing kadang-kadang, tapi kan kucing ni suka baring atas baju kita. Kadang kita duduk sidai, kita duduk lipat baju, bini kita lipat baju, dia pun datang duduk atas baju tu kan. Bini pun masuk almari, kita pun pakai, kita pun tak perasan. Jadi bersihkan dahulu, kerana kalau banyak dia najis dan boleh menjejaskan solat kita. Kalau tinggal sikit-sikit hanya beberapa helai yang kita pun tak perasan, itu dimaafkan pada syarak. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita sambung pengajian kita pada bulan hadapan kan, bulan hadapan. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.